Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Abudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ini kita digemparkan dengan satu filem yang viral bertajuk Mentega Terbang. Alhamdulillah, saya baru-baru ini telah menonton filem berkenaan daripada awal sampai ke sudah. Dan insya-Allah hari ini kita berikan reaction berkaitan tentang video itu, dan saya tidak paparkan video berkenaan kerana video yang saya nak bagi reaction ini bukanlah sekerat-sekerat, tapi daripada awal sampai ke sudah. Pertama, yang viral di media sosial hanya dua isu sahaja yang saya duk tengok dekat YouTube, tengok orang review, tengok penulisan-penulisan blog-blog. Hanya dua sahaja perkara yang mereka bangkitkan. Yang pertama, Aisyah banyak mengkaji agama dan makan babi. Yang kedua, Aisyah iaitu watak di dalam filem Mentega Terbang ini percaya kepada reincarnation. Dua isu sahaja yang viral, sedangkan sekiranya anda tonton video ini sendiri daripada awal sampai ke sudah, terdapat banyak isu yang tidak viral tetapi sangat bermasalah telah pun wujud. Saya sebutkan ini bukan sekadar saya dengar daripada orang, tetapi saya sendiri menonton filem berkenaan. Jadi kalau penerbit, pengarah, penulis skrip dan sebagainya dia tak puas hati, sepatutnya mereka bertanya kepada diri mereka kembali, adakah mereka layak meneruskan genre filem dengan niche seperti ini. Sebelum nak sebut tentang perkara utama, saya nak sebut dulu apa yang bagus tentang filem ni. Biar kita review filem ini dengan jujur berdasarkan kita sebagai seorang yang menonton. Pertama, filem ini adalah dalam bentuk filem yang memfokuskan kepada genre keluarga dengan melibatkan ibu, ada ayah dekat situ, ada anak, ada rakan, ada masyarakat sekeliling. Genre yang bagus ini diketengahkan di samping banyak genre-genre cinta-cintun yang menjadi filem orang-orang Melayu biasa tengok. Jadi kalau ada genre seperti ini, ia adalah genre yang bagus untuk kita kedepankan dan kita ketengahkan. Yang kedua, watak Aisyah di dalam filem ini sangat hidup. Pelakon ini dia melakonkan watak itu dengan baik sekali. Bahkan wataknya selaku budak sekolah, tetapi banyak pertanyaan dan persoalan juga sangat bagus. Ia menyedarkan kepada kita tentang diri sebahagian kita dahulu, yang mana sebahagian kita banyak bertanya, banyak menyoal tentang kehidupan, tentang agama. Ini adalah perkara yang bagus. Ciri ini adalah penting kerana di dalam projek memandaikan umat dengan ilmu, kita perlu menerima kebebasan untuk bertanya dan mengorek intipati agama ini sedalam-dalamnya, sehingga semua persoalan yang kita fikirkan itu terjawab dengan betul dan benar. Anak-anak kita pula perlu mempunyai sikap tidak malu bertanya, dan ibu bapa pula perlu menghormati setiap pertanyaan daripada anak-anak. Sekiranya pertanyaan itu nampak tergelincir, nampak begitu kritis, nampak begitu berisiko, jangan terus dihentam budak berkenaan, tetapi diluruskan atau diminta orang yang lebih pandai untuk menjawab persoalan yang kita tak mampu untuk merungkaikan itu. Itu adalah perkara-perkara yang bagus yang anda boleh dapat di dalam filem berkenaan. Sekarang ni kita masuk pula pada perkara yang tak bagus. Yang dua tadi perkara yang bagus. Sahabat-sahabat, sepanjang saya menonton filem ini dari awal sampai ke sudah, saya tak boleh duduk diam. Mula-mula lagi filem ini dah bagi background sebuah keluarga Muslim yang sedang berbincang tentang verse dalam Bible, dan mereka menjadikan itu sebagai satu kebiasaan. Persoalan kita, keluarga mana yang buat macam tu hari ni? Mana ada keluarga Muslim buat macam tu? Mana ada keluarga Muslim yang lebih mementingkan verse Bible ataupun kenyataan-kenyataan daripada agama lain berbanding daripada agama kita di meja makan. Kemudian sebelum tamat filem, dia bawa lagi, ditunjukkan si Aisyah ni masuk masjid dalam keadaan bertudung, walaupun kehidupan seharian dia tak bertudung. Dia masuk dekat masjid Sultan Salahuddin Shah di Shah Alam tu dengan pakai tudung lengkap. Lepas tu bila dah masuk kat dalam dewan masjid, dia buka pula tudung dia dan ada satu buku dekat situ. Saya percaya buku tu adalah Bible. Ini adalah satu bentuk penghinaan kepada agama yang dilakukan secara halus, kerana secara umumnya setiap part
kalimat yang diberikan, dimasukkan di dalam filem ada sebabnya dan ada maksudnya. Jadi kita bimbang maksud yang dikehendaki itu adalah maksud yang tak elok dan jahat. Kemudian bukan itu sahaja, itu hanya mukadimah saja. Kita teruskan beberapa lagi perkara yang tak diambil perhatian. Antaranya pertama ialah isu pegang anjing. Walaupun saya tak ada masalah sangat dengan isu pegang anjing ni, tetapi kita perlu bertanya mengapa scene itu sengaja diwujudkan. Adakah ia diwujudkan dengan tujuan menaikkan kemarahan umat Islam Melayu di Malaysia yang tidak berapa gemar dengan anjing atau sebagainya? Yang kedua, mak bapak si Aisyah ni dia biarkan anak dia si Aisyah duduk dengan lelaki lain di dalam rumah. Bukan setakat dia biarkan Aisyah minta kebenaran, dia berikan kebenaran berkenaan. Siap bapak dia ajak untuk sembunyi-sembunyi lagi apabila dah kantoi dengan jirannya Abang Kasim. Keterbukaan jenis apa yang mahu ditunjukkan? Praktik agama yang bagaimana yang kita mahu berikan? Bagaimana pengarah filem ini mahu tunjukkan kepada masyarakat? Dia nak Islam yang bagaimana? Islam keterbukaan atau Islam yang hancur yang diberikan kepada anak-anak kita dan masyarakat? Yang ketiga, ada satu scene yang menunjukkan bapa Aisyah ada tattoo rama-rama dekat belakang dia. Dan tiba-tiba dalam scene berkenaan ada view tunjuk bontot bapa dia yang sedang pakai seluar, yang tak sesuai langsung untuk tontonan umum waktu dia pakai baju. Saya duk fikir banyak kali, fikir punya fikir, macam mana filem seperti ini berjaya lulus? Rupa-rupanya filem ini tidak ditayangkan di pawagam, hanya di internet saja. Jadi LPF tak ada kaitan dalam isu ni. Cuma kita menggesa pihak JAKIM, MC perlu ambil perhatian yang lebih terhadap hal ini. Walaupun saya dapat makluman bahawa JAKIM sudah memanggil pihak director ataupun pengurusan filem itu untuk bertemu dan memberikan penjelasan kepada mereka. Tetapi tindakan yang tegas perlu diberikan, perlu dikenakan kepada produksi filem ini. Yang keempat, ada satu scene ketika Aisyah bersembang dengan seorang mubaligh Kristian, seorang perempuan. Ketika itu Aisyah mengutuk JAKIM dan undang-undang syariah yang menghalang kepada pemurtadan. Aisyah siap kata undang-undang syariah ini hanya untuk susahkan orang. Tapi teruknya filem ini lagi, bila sebut saja JAKIM ditunjukkan muka anjing, gambar anjing. Apa sebabnya pengarahnya buat begitu? Saya yakin ia bertujuan yang tidak baik dan saya berharap ini perlu diluruskan. Yang kelima, watak Aisyah dalam filem ini tak kisah pun halal ataupun haram. Bahkan dia tahu yang pau babi yang dibawa oleh kawan Hindu dia itu haram. Tapi dia tak kisah pun. Bahkan dia nak makan pau babi itu. Dia nak makan juga. Sampai si Hindu tadi tu tengok, dia kata ni babi haram. Hindu tu pula nak pi jaga agama Aisyah ni. Yang keenam, filem ini memberikan gambaran yang banyak tak puas hati dengan agama Islam. Bahkan hampir tak nampak sisi yang baik dari Islam dalam filem ini, melainkan babak jiran Aisyah iaitu Abang Kasim yang nampak prihatin kepada Aisyah selepas kematian ibunya. Lain daripada tu nampak buruk agama Islam sahaja. Yang ketujuh, isu tukar agama sering diulang-ulang dalam filem ini. Bahkan penutup pun bapa dia siap berikan galakan untuk dia keluar daripada agama Islam. Skrip yang ditulis pun cukup berbahaya dalam meracun pemikiran umat Islam. Yang ke-8, ada satu babak di ruang tamu. Aisyah tanya mak dia, apa agama yang betul? Mak dia tulis pula pergi jawab, who knows? Siapa yang tahu? Adakah ini yang pengarah filem mahu kepada agamawan di Malaysia? Tiada pendirian di dalam agama sehingga menjadikan keraguan sebagai keutamaan dalam pemikiran. Ini satu perkara yang cukup berbahaya. Terakhir sahabat-sahabat, nombor 9, filem Mentega Terbang adalah filem tentang reincarnation, iaitu kehidupan semula selepas kematian, yang merupakan kepercayaan yang wujud dalam agama Hindu dan Buddha. Orang Arab sebut tanasukhil arwah. Filem ini pula bukan sekadar mahu memperkenalkan tentang reincarnation, tetapi menggalakkan orang untuk mempercayainya. Sehingga kita dapat melihat watak Aisyah, watak bapa dia, watak mak dia akhirnya mempercayai kepercayaan Hindu ini. Jarum yang halus tetapi berbisa ini dicucuk secara jelas dalam filem Mentega Terbang ini. Boleh jadi tajuknya Mentega Terbang atau Butterfly Rama-Rama juga mahu menunjukkan konsep yang sama, kerana kehidupan rama-rama itu sendiri sentiasa berulang-ulang. Pun begitu, agama kita menidakkan reincarnation ini. Qadhi Iyad dalam bukunya Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa telah
menyatakan kesepakatan menjadi kufur apabila seseorang Muslim mempercayai reincarnation. Sahabat-sahabat, saya tak pasti adakah cerita ini benar-benar terjadi pada alam nyata ataupun dia adalah sesuatu yang fiction yang direka-reka secara tuntas daripada awal hingga akhir. Tetapi ia bukan mustahil berlaku kerana kemudahan akses kita pada sumber-sumber berkenaan. Kita tak boleh sekadar menghalang, tetapi umat Islam perlu lebih mengukuhkan jawapan-jawapan terhadap isu yang menjadi persoalan. Kita tak boleh sekadar mengatakan Islam adalah penyelesaian, tetapi kita memberikan jawapan-jawapan di sebalik persoalan-persoalan itu. Saya sangat cadangkan anda untuk mendapatkan jawapan bagi persoalan reincarnation. Anda menonton sesi live reaction saya dengan Ustaz Nur Durus di channel YouTube saya ni. Link saya letak dekat bawah ataupun saya letak dekat hujung video ini untuk memudahkan anda. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, inilah yang terjadi kepada masyarakat kita. Apa yang kita perlu buat, itu yang perlu kita fikirkan. Saya sedang buat satu projek #selamatkan anak-anak kita dari pembodohan media sosial. Projek ini memfokuskan kerja-kerja mengumpulkan duit, mengumpulkan dana, mengumpulkan keuangan bagi menyediakan platform-platform menggiatkan usaha-usaha penghasilan video pendidikan, filem pendek dan sebagainya. Jika anda berminat nak join sama ada sebagai sukarelawan ataupun nak join untuk berikan infak, WhatsApp saya segera. Saya nantikan WhatsApp anda. Ini nombor WhatsApp saya, bukan WhatsApp PA atau pembantu saya. Terus berinteraksi dengan saya, semoga urusan kita lebih mudah. Wallahu ta'ala alam. Sahabat-sahabat, saya harap video hari ini bermanfaat. Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share, semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jangan lupa juga tekan butang join member di bawah untuk kita upgrade konten kita, upgrade equipment kita untuk jadikan konten kita lebih menarik dan juga lebih baik. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.